Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kumpulan saya akan mempersembahkan kit pembelajaran yang diberi nama Variety Board. Nama saya Nur Aina Aqilah binti Mustafa Kamal. Nombor akun giliran 202014234026. Nama saya Nurhanisa Fatia binti Hamdan dengan akun giliran 202014234028. Dan saya Nurul Jannah binti Zahari bernombor angka giliran 2014234029. Seterusnya, saya akan menerangkan dari mana datangnya cetusan idea untuk mewujudkan kit variety board ini. Menurut Ahrens 2001 dalam Nuriati et al. 2015 menjelaskan bahawa model sosial berfokuskan kepada 3 tunjang utama iaitu pencapaian akademik, menaikkan kepelbagaian dan kemahiran sosial. Oleh itu, kumpulan kami berfokuskan kepada aspek menaikkan kepelbagaian. Hal ini kerana kit pembelajaran yang telah dihasilkan oleh saya dan juga ahli kumpulan saya mempunyai latar belakang dan juga fungsi yang berbeza-beza, iaitu kit yang pertama adalah kit merawi, kit yang kedua adalah roda haiwan dan juga kit yang ketiga adalah word relate. Melalui penggabungan ketiga-tiga kit ini, maka terhasillah satu idea baharu yang diwujudkan daripada idea lama, maka terhasillah variety board. Oleh itu, melalui penghasilan variety board ini adalah bertujuan untuk menepati standard kandungan 4.3 iaitu memahami haiwan kesayangan. Standard pembelajaran 4.3.1 menentukan sejenis haiwan kesayangan untuk dipelihara. Standard prestasi, murid boleh menamakan haiwan kesayangan yang sesuai untuk dipelihara dan murid boleh membezakan sifat fizikal haiwan peliharaan. Maka dengan adanya kit variety board ini, adalah tidak mustahil untuk memenuhi segala aspek yang terkandung dalam DSKP tersebut. Objektif utama penghasilan variety board ini adalah untuk memastikan murid berkeperluan khas MBK dapat mengenal haiwan kesayangan. Hal ini kerana menurut Nur Azman Abdul Samad et al. 2018, beliau menyatakan bahawa penggunaan bahan bantu mengajar atau BBM dalam proses pengajaran dan pembelajaran dapat membantu guru bagi memastikan penyampaian maklumat berkaitan mata pelajaran yang diajar dapat diberikan dengan lebih jelas dan sistematik serta dapat diikuti oleh murid-murid. Seterusnya, kami akan meneruskan pembentangan dengan langkah-langkah penggunaan dan peraturan dalam variety board ini. Iaitu, peraturan variety board yang pertama ialah di awal permainan, setiap pemain akan diberikan wang tunai variety board $, ataupun VBD sebanyak VBD RM5,000 dan setiap pusingan pemain akan mendapat tambahan VBD sebanyak VBD RM1,400. Seterusnya, peraturan yang kedua ialah setiap pemain mestilah selesaikan aktiviti yang perlu dilakukan dengan baik. Yang ketiga, pemain yang berjaya melaksanakan aktiviti dengan baik akan diberi wang sebanyak VBD RM1,200. Yang keempat, sekiranya pemain gagal melaksanakan aktiviti dengan baik, pemain perlu membayar VBD RM1,000 kepada pihak bank. Yang kelima, sekiranya pemain ditempatkan ke dalam jail, pemain diberi pilihan sama ada untuk membayar denda sebanyak VBD RM500 atau tunggu sehingga pemain lain selesai satu pusingan. Namun, pemain yang membayar denda diberi satu peluang pusingan percuma. Yang keenam, sekiranya pemain mendapat nilai mata dadu 12, maka pemain boleh membaling dadu sekali lagi. Yang ketujuh, pemain juga tertakluk pada kad keputusan. Yang ke-8, pemain yang kehabisan VBD akan dikira muflis dan kalah serta-merta. Yang ke-9, pemenang ditentukan pada nilai VBD terbanyak dan pelaksanaan aktiviti yang mantap. Dan akhir sekali iaitu yang ke-10, pemain mestilah mematuhi peraturan variety board. Di awal permainan, setiap pemain akan diberikan sebanyak RM5,000 VBD ataupun RM5,000 variety board $. RM5,000 VBD diberikan kepada pemain 1, RM5,000 VBD
diberikan kepada pemain 2 dan 5,000 VBD diberikan kepada pemain ketiga. Seterusnya, untuk balingan dadu pertama, pemain pertama perlu membaling dadu. Kemudian, nilai mata dadu yang diperolehi adalah sebanyak 8 mata dadu. Kemudian, pemain satu perlu menggerakkan buah damnya sebanyak 8 kali gerakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pada tapak tersebut, terdapat aktiviti yang perlu dilakukan oleh pemain, iaitu melengkapkan anggota badan pada boneka dan teka. Mula-mula, buka kit merawi. Kemudian, pilih mana-mana stokin haiwan yang diingini. Lalu, hamparkan di atas lantai yang rata. Pilih dan keluarkan anggota badan haiwan buatan mengikut kesesuaian anggota badan yang sudah ada pada stokin tersebut. Antaranya ialah misai haiwan buatan, singa haiwan buatan, mata palsu, dan juga gam uhu. Kemudian, suai padankan anggota badan yang telah diambil dari kit merawi pada stokin tersebut satu persatu. Suai padan ini perlulah dilakukan mengikut kreativiti pemain, juga berdasarkan kerelevanannya. Ambil gam uhu, kemudian lekatkan setiap anggota badan pada tempatnya dengan betul. Pemain diingatkan untuk berhati-hati semasa melekatkan gam pada anggota badan haiwan agar tidak melekat pada tangan. Kemudian, tunggu sehingga gam telah kering dan pastikan setiap anggota badan haiwan dilekatkan dengan sempurna. Seterusnya, pemain satu perlu meneka apakah haiwan yang menyerupai boneka tersebut. Lalu, murid tersebut pun meneka. Saya rasa ini adalah tikus. Oleh itu, jawapan yang diberikan oleh pemain tersebut adalah salah kerana tikus tidak termasuk dalam kategori haiwan peliharaan dan juga haiwan kesayangan. Oleh itu, jawapan sebenarnya ini adalah kucing. Disebabkan pemain satu gagal melakukan aktiviti dengan baik, maka pemain satu perlu membayar sebanyak VBD 1,000 kepada pihak bank. Kemudian, untuk balingan dadu kedua, pemain perlu membaling dadu. Kemudian, nilai mata dadu yang diperolehi adalah 6. Pemain 2 perlu menggerakkan dam permainannya sebanyak 6 kali gerakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan permainan pemain 2 jatuh pada tapak kad keputusan. Iaitu pemain 2 perlu memilih kad keputusan yang ada. Kad keputusannya adalah langsung masuk penjara. Kad keputusan diletakkan pada tempat asalnya dan dirombak. Lalu, dam permainan pemain 2 akan ditempatkan ke dalam jel. Dan pemain 2 mengambil keputusan untuk membayar denda sebanyak 500 VBD kepada pihak bank. Oleh itu, pemain 2 ditempatkan ke dalam jel lawatan dan diberi satu peluang pusingan percuma. Pemain 2 membaling semula dadu dan mendapat nilai mata dadu iaitu 3. Pemain 2 menggerakkan dam permainannya sebanyak 3 kali gerakan. 1, 2, 3.
Pada tapak tersebut terdapat aktiviti yang perlu dilakukan oleh pemain kedua, iaitu susun suai gambar berdasarkan lagu bunyi haiwan. Mula-mula, guru akan menerangkan kepada pemain yang kedua mengenai roda haiwan yang telah dilabel berdasarkan lagu Didi and Friends yang bertajuk Bunyi Haiwan. Terdapat haiwan seperti kucing, burung, itik, ayam, katak dan juga monyet. Seterusnya, pemain kedua akan memusingkan roda haiwan tersebut untuk mengetahui jenis haiwan yang akan diperolehi olehnya. Berdasarkan roda haiwan tersebut, pemain kedua akan melakukan aktiviti susun suai gambar berdasarkan haiwan monyet. Pemain kedua akan memilih sampul surat yang dilabel mengikut nama haiwan yang telah diperolehi, iaitu monyet. Lalu, pemain kedua akan mengeluarkan susun suai gambar daripada sampul surat tersebut. Kemudian, pemain kedua akan melakukan aktiviti susun suai gambar sambil diiringi oleh lagu bunyi haiwan sehingga selesai. Berdasarkan peraturan variety board yang ketiga dan yang keempat, pemain yang berjaya melaksanakan aktiviti dengan baik akan diberi wang sebanyak VBD 1,200. Namun sekiranya pemain gagal melaksanakan aktiviti dengan baik, pemain perlu membayar VBD 1,000 kepada pihak bank. Perkara ini sejajar dengan teori behaviorism, iaitu teori pelaziman operan B.F. Skinner yang berkonsepkan peneguhan dan hukuman, di mana peneguhan seperti pemberian wang sebanyak VBD 1,200 akan menyebabkan pemain melaksanakan aktiviti dengan baik bagi mengelakkan hukuman seperti pembayaran wang sebanyak VBD 1,000 kepada pihak bank. Sebabkan pemain kedua berjaya menyelesaikan aktiviti dengan baik, pihak bank akan memberi sebanyak VBD 1,200 kepada pemain dua. Permainan diteruskan dengan giliran pemain ketiga membaling dadu. Oleh itu, nilai mata dadu yang diterima adalah 12. Oleh itu, pemain tiga perlu menggerakkan dalam permainannya sebanyak 12 kali gerakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pemain perlu membaling dadu sekali lagi kerana telah mendapat nilai mata dadu 12. Dan nilai mata dadu untuk balingan kedua adalah sebanyak 3. Pemain 3 menggerakkan dalam permainannya sebanyak 3 kali gerakan. Pemain 3 perlu menyelesaikan aktiviti pada tapak tersebut, iaitu mengeja dan menyambung suku kata perkataan haiwan. Untuk pemain balingan dadu yang ketiga, pemain perlu tampil untuk memutarkan roda word relay ini. Kemudian, mereka perlu mengeja dan menyebut perkataan dan suku kata haiwan yang mereka dapat. Sebagai contoh, kura-kura. K-U-Q-R-A-R-A. K-U-Q-R-A-R-A. Kura-kura. Disebabkan pemain ketiga berjaya menyelesaikan aktiviti dengan baik, maka pihak bank akan memberi sebanyak VBD 1,200 kepada pemain ketiga. Permainan diteruskan sehingga terdapat pemenang atau terdapat pemain yang telah muflis. Seterusnya ialah kerelevanan variety board. Penggunaan variety board ini dapat membantu murid berkeperluan khas memahami dan meningkatkan kefahaman dengan jelas tentang sesuatu topik yang dipelajari. Penggunaan variety board mampu menjadi daya penarik kepada murid berkeperluan khas supaya mereka sentiasa fokus dalam bilik darjah dan menghasilkan pembelajaran yang lebih bermakna. Mereka juga berupaya untuk membina sendiri konsep dan penyelesaian terhadap masalah yang diberikan serta menjadikan kit ini sebagai sistem latihan. Muhammad Alif Anwar et al. 2016. Misalnya, terdapat elemen seni visual, elemen seni pergerakan dan elemen seni muzik yang terkandung dalam variety board menjadikan ianya sebagai salah satu tarikan kepada murid berkeperluan khas. Akhir sekali ialah kebolehpasaran variety board. Variety board ini bersifat mesra pengguna. Penggunaan variety board ini tidak tertakluk kepada murid berkeperluan khas sahaja, namun murid normal yang lain juga boleh menggunakannya. Oleh hal yang demikian, kit pembelajaran ini dapat meningkatkan kemahiran komunikasi murid berkeperluan khas. Hal ini disokong oleh Muhammad Asnur Hisham dan Abdul Rahim 2017. Pengajaran segara berkumpulan dapat meningkatkan kemahiran sosial serta memupuk semangat atau nilai positif seperti kerjasama, tolak ansur, bertanggungjawab dan kepimpinan.
Kesannya, variety board yang bersifat mesra pengguling ini dapat meningkatkan lagi kebolehpasaran kit pembelajaran tersebut dengan lebih meluas. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.